Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berfirman Allah Ta'ala, qul ud'u Allah aw ud'u Rahman. Telah berfirman Allah Ta'ala, qul ud'u Allah aw ud'u Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Artinya, bersabda olehmu wahai Rasulullah, bagi mereka itu seru oleh kamu akan Allah atau seru oleh kamu akan Ar-Rahman. Ulama mengatakan dalam ayat tadi ada au, dalam terjemahan tadi ada atau. Au di sini litaswiyah, menunjukkan sama, persamaan. Maksudnya apa? Allah dan Ar-Rahman kedua-duanya adalah nama zat. Allah merujuk pada zat, dan juga Ar-Rahman juga merujuk pada zat. Adapun nama-nama yang lain, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya adalah disebut nama sifat, nama yang menunjukkan sifat. Dan sifat ni ada dua, sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Nanti kita akan bahas lagi lah. Boleh tak kita sebut macam ni, Allah yang bersifat rahim? Boleh? Boleh? Boleh tak kita sebut macam ni, rahim yang bersifat Allah? Sebab apa tak boleh? Sebab Allah tu nama zat, Rahim tu sifat. Tak boleh terbalik lah. Maknanya Allah Rahim yang bersifat Allah. Jadi Ar-Rahman ni, ulama mengatakan Ar-Rahman ni juga nama zat. Sebagai dalilnya surah Ar-Rahman, tiba-tiba mula Ar-Rahman. Di mana boleh sifat tiba-tiba? Lepas tu ada sifatnya, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. 'Allama tu ada dhamir dia, huwa tu balik pada Ar-Rahman. Jadi sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman juga nama zat, juga sekaligus nama sifat. Ar-Rahman ada sifat Rahman. Dan kalau nak mendalami tentang nama-nama Allah ni, antaranya kitab Al-Asma' wa Sifat Al-Imam Al-Baihaqi, ya rahimahullah ta'ala. Seru oleh kamu akan Allah atau seru oleh kamu akan Ar-Rahman, dengan bahawa berkata kamu, ya Allah, ya Rahman, akan barang mana daripada keduanya kamu seru, maka ia elok, kerana bagi Allah Ta'ala beberapa nama yang elok. Nama yang elok ni menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Banyaknya nama menunjukkan banyaknya sifat. Banyaknya sifat menunjukkan hebatnya yang mempunyai sifat. Ya? Contoh, satu orang namanya Mahmud. Mahmud ni dialah ketua kampung, dialah imam, dialah tok guru silat di kampung tu, dialah tukang yang handal di kampung tu. Apa lagi? Dia apa lagi? Dialah naik qadi, dialah pesuruhjaya sumpah. Hebat tak? Hebatlah.
Banyak sifatnya tu. Ya. Jadi betapa pula Allah Ta'ala lebih lagi. Kerana bagi Allah Ta'ala beberapa nama yang elok, dan bersabda Rasulullah dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Artinya bahawasanya bagi Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar 99 nama, barang siapa makan dia. Ini dibahas panjang oleh Imam Nawawi dalam kitabnya makna ahsaha dalam hadis tadi. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandili menterjemah sini mahafaz. Mahafaz berarti menjaga, memelihara. Memelihara ni kalau ikut Imam Nawawi ada banyak makna. Memelihara ingatan, hafal. Memelihara bacaan, zikir. Memelihara makna, memahami. Memelihara tuntutan, menghayati. Jangan ingat mahafaz ni hafal je, tak. Ini perkataan Arab. Memang ada hadis lain disebut man hafizaha. Ada hadis sebut man ahsaha. Jadi ada beberapa lafaz. Sama ada lafaznya ahsaha ataupun hafizaha. Dia ada beberapa makna, iaitulah menjaga, memelihara. Pertama memelihara ingatan, hafal. Memelihara bacaan zikir, memelihara ingatan, hafal. Memelihara makna, faham. Memelihara tuntutan, menghayati, meneladani nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Barang siapa menghafaz akan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga, serta sekalian yang mula-mula masuk bersama-sama dengan orang yang mula masuk ke dalam syurga. Wallahu allazi la ilaha illahu, ia jua Allah yang tiada yang disembah dengan sebenar melainkan ia. Kalimah Allah ni kalau buang alif masih boleh dibaca lillahi. Kalau buang lam pertama masih boleh dibaca lahu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya bagi Allah. Buang lagi lam, tinggal hu saja. Boleh lagi dibaca dan ada makna. Tapi kena baca panjang. Hu. Ada waw situ. Hu. Daripada huwa. Huwa tu kalau hidup waw, kalau mati waw. Hu. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, beliau mengemukakan beberapa dalil bahawa huwa pun kalimah adalah nama Allah. Huwa pun adalah nama Allah Ta'ala juga. Adalah dia punya dalilnya yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bila Imam Fakhruddin Ar-Razi kemukakan dalil tu, kuat tu ya, sebab Imam Fakhruddin Ar-Razi ni jagoh. Bukan tokoh, jagoh tu, jagoh ahli sunnah wal jamaah, yang dihormati oleh kawan dan lawan, ya. Ulama besar dalam bidang usuluddin, dalam bidang tafsir, dalam bidang lughah, dalam bidang usul, ya. Ar-Rahman, yang memberi nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim, yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Sebagian ulama mengatakan nikmat yang besar-besar ni, contohnya Allah memberikan kita iman, Allah memberikan kita rezeki. Contoh nikmat-nikmat yang kecil, Allah memberikan kita iman, tapi iman yang kuat. Nah, itu halus. Allah Ta'ala berikan kita rezeki, tapi rezeki yang luas lapang. Itu nikmat yang halus. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan
Ar-Rahman ini Allah Ta'ala memberikan nikmat yang nyata. Nikmat yang nyata seperti makan, minum. Ar-Rahim pula memberikan nikmat yang halus seperti iman, ihsan. Boleh tak orang tu kita tak panggil dia Abdul Rahim, kita bagi dia nama dia Rahim. Rahim bin Azmi. Kalau dapat anak lagi besok lah, Rahim bin Azmi, boleh tak? Atau Muhammad Rahim bin Azmi. Kalau Ar-Rahman tak boleh, itu nama zat. Rahim boleh. Dalam Quran memang Allah Ta'ala menyifatkan Nabi Muhammad itu Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapa yang rahim penyayang itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakah sama penyayang Allah, penyayang Nabi tak? Allah itu yang maha penyayang. Itu dalam Quran, wa huwa khairur rahimin, yang paling baik dalam kalangan penyayang. Arhamur rahimin, yang paling penyayang dalam kalangan penyayang, tak banding. Sebab itu ada ulama terjemahkan dengan nama Allah yang maha pengasih tak pilih, dengan nama Allah yang maha penyayang tak banding sayang, dengan nama Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak banding sayang. Firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala bersifat rahim kepada orang yang beriman sahaja. Dibaginya iman, hidayah di dunia, dibaginya syurga, bahagia di akhirat. Imam apa? Qadhi Iyad dia ada kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Dalam kitab tu beliau menyatakan Allah Ta'ala memuliakan Nabi, para Nabi, dengan Allah Ta'ala memberikan sifat Nabi itu sama dengan nama sifat dia. Contoh nama Allah Ar-Rahim, Nabi Muhammad sifatnya Rahim. Ya, itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi lain tu dalam Quran kan ada nabi yang disebut sebagai Al-Bar. Nama Allah pun ada Bar juga, Al-Bar, ya. Baik. Ini ada satu ayat yang selalu dibahaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang bernama Ar-Rahman. Ada orang terjemah bersemayam di atas arasy, ada orang terjemah pinjam istawa. Tuhan Ar-Rahman istawa di atas arasy. Kalau Wahabi, Tuhan tu di arasy lah, di atas arasy lah. Tuhan tu bersemayam di atas arasy. Salah seorang guru saya, dia kata, cuba tengok mengapa ayat tu dia tak kata Allahu 'alal 'arsy, Allahu istawa 'alal 'arsy. Kenapa ayat tu tak kata Allahu istawa 'alal 'arsy? Kenapa Ar-Rahman? Ar-Rahman ni sifat rahmat. Sifat rahmat. Tuhan tu mempunyai rahmat, dan rahmat dia luas. Apa dalil rahmat Tuhan tu luas? Ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu tu bumi, langit, manusia, termasuk juga arasy. Jadi istawa di situ merujuk kepada makna rahmat Tuhan yang bersifat Rahman itu meliputi arasy.
Itu tak kata Allah wastawa 'alal arsy ar-Rahman. Kerana rahmat Allah meliputi tiap sesuatu, termasuklah arash. Arash yang besar itu pun diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman ni dia membawa wazan fa'lan. Rahman ni dia membawa makna asyumul, merangkumi, meliputi, meratai. Itu di sebalik lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Malik, yang memerintah pada makhluknya dengan menjadikan dan meniadakan. Cuba balik pada sifat 20 pagi tadi. Yang menjadikan dan meniadakan ni sifat apa? Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan, menjadikan dan meniadakan. Sifat harus. Allah Ta'ala mengadakan apa yang dia kendaki. Balik pada sifat iradat. Terpulanglah Allah. Kata tuanku saya, biarlah Allah. Dia nak buat apa, pulang pada dia. Dia yang maha berkuasa. Makhluk ni dia punya. Yang memerintah pada makhluknya dengan menjadikan dan meniadakan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang menjadikan apa-apa yang dia kendaki dan apa-apa yang dia pilih. Dan menyuruh dan menegah. Itu datangnya suruhan dan tegahan Allah. Nanti kita akan belajar Gurinda Daulah Al-Fabi ni. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maksudnya kalau orang tu betul-betul kenal Allah Ta'ala, tak wani dia nak langgar yang Allah larang, tak buat yang Allah suruh. Dan lain daripadanya Al-Quddus, yang maha suci daripada segala sifat sekalian yang baharu, sifat makhluk. Jadi ulama kata Al-Quddus ni sebanding dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau mengaji sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Tuhan dengan sekalian yang baharu. Maksudnya Allah berbeza dengan makhluk. Tapi kalau mengaji Asma Allah Husna, Al-Quddus. Al-Quddus tu mengandungi makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikatu Warruh. Ini salah satu bacaan Nabi SAW pernah baca dalam solat, dalam sujud. Ya. Nama Allah Quddus. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu Allah rakamkan, Allah hikayatkan kata-kata siapa? Malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa fi'il amar kan, fi'il mudhari. Kami sentiasa berurusan menyucikan Engkau ya Allah Ta'ala. Menyucikan Engkau maknanya mengiktikadkan dan menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu suci daripada segala kekurangan. Assalam, yang menselamatkan hambanya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Assalam ni ada banyak makna. Bab Asma'ullah Husna ni Imam Al-Ghazali ada tulis, Imam Kushairi ada tulis, Imam Fakhruddin Ar-Razi ada tulis, Imam Baihaqi ada tulis. Semua jago-jago ahli sunnah wal jamaah. Baik tu jangan baca buku Asma'ullah Husna yang ulama Wahabi tulis. Kalau kita baca nanti yang ulama Wahabi tulis, ya, Al-Ali yang maha tinggi itu, dia akan pergi pada tinggi. Tinggi kan Tuhan di langit tinggi. Kita tinggi darjat, bukan tinggi tempat. Jadi nak belajar Asma'ullah Husna, balik pada jago-jago ahli sunnah wal jamaah ni tadi. Bahkan ulama macam Imam Kushairi, dia
Dia gawainya huraian asma Allah husna tu tauhid dengan tasawuf. Dia gawai sekali. Dia gawai. Dia gawai ni kalau kena gawainya sedap. Ya, rojak sedap. Pas sembok. Rojak pas sembok. Kalau kena gawai tak kena gawainya tak lalu makan. Jadi rujuk kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dalam huraian nama-nama Allah. Assalam ni ada banyak makna. Satu pada maknanya yang maha sejahtera. Dia hampir dengan makna Al-Quddus. Maksudnya Allah ni sejahtera daripada kekurangan, sejahtera daripada kesilapan, sejahtera daripada cacat cela, aib. As-salimu minal uyubi wa naqais. Itu satu pada makna assalam. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandili dia terjemah dengan menggunakan satu daripada makna assalam yang meselamatkan hamba-Nya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Saya umur dah 47. Taklah tua sangat, tapi taklah muda sangat. Alhamdulillah selamat sampai ke hari ini, selamat. Tadi pun datang sini selamat perjalanan. Ada orang dia kata aku selamat pasal aku pandai menjaga keselamatan diri aku. Tapi orang yang ada jiwa tauhid, aku selamat sebab Allah menyelamatkan aku. Kalau Allah tak menyelamatkan aku, tak selamat aku. Saya tu minta keselamatan pada dia. Allah mantas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Hidupkanlah kami dengan salam, dengan selamat, dengan sejahtera. Minkas salam, engkau yang maha sejahtera, daripada engkau kesejahteraan, kepada engkau wa ilaika ya'udus salam. Orang Melayu rajin buat kenduri, doa selamat. Jemputlah datang lepas asar ni nak buat doa selamat sikit. Doa selamat maknanya nak doa kepada Allah Ta'ala supaya bagi keselamatan. Orang Melayu tahu ada berapa banyak kenduri orang Melayu? Dr. H.M. Tuai Iskandar buat kajian. Orang Melayu ada tak kurang pada 50 jenis kenduri daripada lahir sampai mati. Tak kurang pada 50 jenis kenduri. Kenduri-kenduri ni ada ke dalam Quran? Wahabi pula kata bid'ah. Dia kata mana ada kenduri-kenduri di zaman Nabi? Siapa kata tak ada? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa yut'imuna at-ta'am tu menjamu makan tu. Orang Melayu panggil kenduri. Memang perkataan kenduri Nabi tak pakai, Nabi Arab. Tapi konsep kenduri itu ada dalam Quran, ada dalam hadis pun ada. Dalam hadis riwayat Tirmizi, afshus ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu an-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, kenal tak kenal bagi salam. Dan wa at'imut ta'am, jamu makanan. Kenduri lah tu. Nak apa lagi kenduri lah tu. Wa sallu an-nasu niyam, bangunlah sembahyang waktu orang tidur tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, nanti kamu akan masuk syurga dalam keadaan yang sejahtera. Siapa kata tak ada dalil kenduri ada? Quran ada, hadis ada. Orang Jawa dia ada pesapah dia. Ya, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Makan tak makan, yang penting kumpul. Kenduri ni sebenarnya berkumpul tu, berjemaah. Yang meselamatkan hamba-Nya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Waktu umat Nabi SAW melintas titian sirat, Nabi tak henti-henti, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Nabi duk berdoa, ya Allah selamatkan umat aku. Sebab yang boleh selamatkan umat ni daripada kebinasaan, ya Allah Ta'ala. Al-Mu'min, yang membenarkan akan segala pesuruhnya dengan mukjizat. Bermaksud
Allah Ta'ala jadikan mujizat tu sebagai bukti Rasul tu benar-benar Rasul. Kalau bukan Nabi, sampai ke sudah takkan berlaku mujizat. Tetapi bila Nabi dicabar, berlaku mujizat di tangannya, Allah jadikan mujizat tu sebagai bukti memang dia Nabi sungguh. Sadaqa abdi fima yubalighu anni. Bahasa mujizat tu ialah benar hamba-Ku pada apa yang disampaikan pada aku. Kalau dia tak benar, tak berlaku mujizat ni. Mujizat mana Allah sokong. Dalam kitab Jawhar Tauhid sebut bil mu'jizati ujidu takarruma. Allah Ta'ala, para Nabi ni disokong oleh Allah Ta'ala dengan mujizat sebagai satu kemuliaan. Al-Muhaimin, yang memandang akan segala yang melintas di dalam sekalian hati. Allah tahu yang terlintas adalah innahu alimun bidzatis sudur. Kalau kita bermusafir, boleh gabungkan nama Allah ni dalam nazam dia, dalam apa nama ni, ya, dalam susunan dia. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ulang 3 kali. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. InsyaAllah Tuhan selamatkan kita dalam perjalanan, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah kata tak selamat, buat apa tak selamat? Selagi ada ruang nak minta, nak berikhtiar, minta, mudah-mudahan dia selamatkan. Al-Aziz, yang menang atau yang tiada ada baginya bandingan dan yang menyerupai. Sebagai ulama kata Al-Aziz ni allazi la yughlab, Tuhan yang tak boleh dikalahkan. Kehendak dia tak boleh kita tolak. Dan yang kedua, Tuhan tak serupa. Ini makna mukhalafah. Mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Al-Jabbar, yang membaikkan akan segala pekerjaan sekalian hamba. Yang membaikkan segala pekerjaan sekalian hamba. Rabbi fili warhamni wajburni. Apa makna wajburni? Ya Allah, yang kurang-kurang pada aku ni kau tampal kalau ya Allah. Kau elok kalah. Mana-mana yang tak elok pada aku ni kau elok kalau, jadikan aku ni bertambah elok, tambah baik. Itu salah satu makna Al-Jabbar. Satu lagi makna Al-Jabbar, zaman jahiliyah. Al-Jabbar ni orang Arab zaman jahiliyah, pokok tamar yang terlalu tinggi sehingga tak boleh nak capai, orang Arab jahiliyah panggil Jabbar. Macam kita kadang-kadang lalu tepi ladang kelapa sawit kan, bukan main tinggi pokok kelapa sawit. Kelapa sawit dah tua, ya, tinggi. Jadi orang Arab dulu kalau pokok kurma yang dah tua tu tinggi tu tak boleh dicapai, kena panjat, itu panggil Jabbar. Nama Allah Al-Jabbar pula maksudnya apa? Darjat ketuhanan tak boleh dicapai oleh makhluk. Darjat ketuhanan tak mungkin dicapai oleh makhluk. Kalau dalam bahasa Imam Ibn Atta'illah Sakandari, dia sebut war-rabbu rabbun wal-abdu abdun. War-rabbu rabbun wal-abdu abdun. Tuhan kekal sebagai Tuhan, hamba kekal sebagai hamba. Dia tak boleh tukar. Tak ada makhluk naik taraf jadi Tuhan, tak ada. Tak ada, tak mungkin. Mustahil. Al-Mutakabbir, yang maha tinggi serta kebesaran. Allah Ta'ala yang memiliki kebesaran. Dia yang layak membesarkan diri dia, sebab segala-galanya dia punya. Segala kehebatan tu milik dia. Ada hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kebesaran itu selendangku dan keagungan itu kainku. Apa maksud selendang dengan kain? Pakaian. Apa maksud pakaian? Pakaian ialah sesuatu yang selalu ada dekat kita, sentiasa ada pada kita. Maka sifat kebesaran, sifat keagungan sentiasa ada pada Allah, tak pernah lekang pada Allah Ta'ala. Itu maksud perumpamaan tu. Bukan Tuhan pakai kain, pakai selendang. Itu tak betul. Faham kalau macam tu? Itu bahasa ibarat. Sebagian ulama kata, dalam banyak-banyak nama Allah,
Salah satu nama Allah yang kita tak boleh teladani, Mutakabbir. Kalau Ar-Rahim memang kita kena teladani, Maha Pengasih. Dalam hadis ini kalau orang mengaji dipanggil Al-Musalsal bil Awaliyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamkum. Satu riwayat mati mim, satu riwayat lagi yarhamukum man fis sama. Orang yang pengasih dikasihi oleh Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Oleh itu kasihilah makhluk di bumi, kelak makhluk di langit, nanti makhluk di langit malaikat akan mengasihimu. Maknanya Allah pengasih, kita kena teladani, kita pun kena jadi orang pengasih. Tapi kalau Allah mutakabbir, boleh tak kita jadi mutakabbir? Tak boleh, tak boleh. Boleh tak jadi mutakabbir? Boleh tak kita membesarkan diri? Takabur tu sifat tercela. Raja Ali Haji kata Raja Ali kata takbur jangan pekerjaan takbur jangan dirapih sebelum mati, didapatnya sapih. Nanti kita akan belajar. Tak boleh takabur. Tapi ada ulama sufi kata kita boleh takabur, kita boleh tiru al-mutakabbir ini dengan maksud sombong dengan ajakan syaitan. Bila syaitan ajak, tahu, nampak sombong dengan syaitan. Jangan tawaduk dengan syaitan. Ya, boleh. Itu tawaduk dengan syaitan. Syaitan kata jom apa? Okey, boleh. Itu tawaduk. Kena sombong dengan syaitan. Jom apa? Tahu. Nampak sombong dengan syaitan. Dia kena bawa makna ke situ. Kalau nak takhalluq bi akhlaqillah, nak meneladani sifat Allah, nama Allah. Al-Khaliq, yang mengeluarkan segala makhluk daripada ketiadaan kepada ada. Ini saya rasa jelas, tak perlu saya urailah. Yang jelas-jelas ni tak. Al-Bari, yang menyembuhkan daripada segala penyakit. Tapi ada juga ulama katakan Al-Bari ini yang maha menjadikan. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandili dia pilih makna yang ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ubrihul akmaha wal abras wa uhyil mauta biiznillah. Kata-kata siapa ni Allah hikayat dalam Quran? Kata-kata Nabi Isa AS. Nabi Isa kata, dan aku menyembuhkan orang yang buta. Buta dalam ayat ni, akmah ni ada beberapa tafsir. Ada tafsir kata orang tu siang tak boleh nampak, malam boleh rabun siang. Kemudian ada pendapat pula kata orang tu siang boleh nampak, malam tak boleh nampak, rabun malam. Dan ada pendapat kata orang ni memang pada lahir buta. Nabi Isa mukjizat dia celikkan orang buta, sembuhkan penyakit buta, kemudian penyakit sopak, kemudian menghidupkan orang mati. Jadi ayat dia wa ubriha, aku menyembuhkan, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Kerana hakikatnya Allah yang menyembuhkan, sebab dia Al-Bari. Saya nak bagi amalan sebab saya tengok ramai pangkat-pangkat abang dengan pak cik. Kadang-kadang kita ni bila dah meningkat ni, kita kesihatan pun dah mula terjejas. Jadi guru saya bagi amalan Asma'ullah Husna. Sebenarnya guru saya ni lah juga yang pesan saya hajar Asma'ullah Husna ni. Dia bagi amalan, kalau kita sakit ataupun kita nak membacakan untuk orang yang sakit, zikirkan nama Allah Al-Bari. Caranya ya Bari, ya Bari, ya Bari. Dia tak ada had, selagi kita perlukan kita sebutlah. Selagi boleh kita sebut ya Bari, ya Bari, ya Bari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuh, pulihkan sakit kita. Ini terjadi pada saya sendiri. Bila guru tu bagi kat saya tak adalah amalkan lagi. Satu hari saya demam panas, kuat demamnya. Saya nak turun tangga rumah tu, saya dah jadi gelap, nak pitam. Kemudian saya mengelonsor ikut tangga tu. Saya dah tak dekat-dekat. Tapi
yang tak hilang, tak putus daripada lidah dan ingatan saya, ya bari, ya. Saya teringat balik pesan guru saya. Dalam keadaan macam tu, duk teringat guru cakap, ya bari, ya bari, ya bari, ya bari. Jadi itu tak putus, ya bari, ya bari. Dalam dia nak gelap-gelap, dah semakin gelap ni, makin gelap. Bila zikir ya bari itu, cerah balik, sampai sedar balik. Sedar tu jadi segar. Masa nak berlaku tu sebelum asar. Lepas asar saya ada kuliah asar. Petang ni pun ada kuliah asar ni kan. Habis pukul 4 kan tu balik. Ke Ipoh ada kuliah asar. Jadi kena tu sebelum asar. Boleh. Daripada demam yang kuat ni dah jadi kebah. Petang tu terus pergi mengajar. Sampai isteri cakap, abang udahlah tu. Lain kali lu pula ngajar. Kita pantang segar pergi. Kalau tak mengajar jadi demam. Jadi kan sejak saya beramal dengan yang guru saya tu bagi, saya dah nampak kesan dia. Jadi saya kongsilah, maknanya kalau kita ubat doktor, makan jangan buang pula ubat doktor. Kena bergabung penawar langit dan bumi. Nama Allah ni penawar langit, ubat penawar bumi, dua-dua lah. Janganlah buang pula ubat tu. Kita disuruh ubat. Baik, Al-Musawwir yang mengindahkan segala rupa yang direka dan yang menghiasinya. Rupa-rupa kita ni Allah yang buat. Saya tak boleh nak urai panjang-panjang, aku tak habis. Ringkas je lah. Al-Qahhar, Al-Ghaffar, yang sangat mengampuni dosa hamba. Itu jelas tak perlu saya urai. Al-Qahhar, yang sangat mengerasi. Sangat mengerasi ni maksudnya firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Ta'ala berkuasa mengatasi makhluk. Kita tak boleh lawan Allah. Kita nak, kalau Allah tak nak, tak dapat, tak berlaku. Kita tak nak, Allah nak berlaku. Di balik pada sifat iradat dan kudrat tu. Al-Wahhab, yang banyak nikmat lagi yang berkekalan memberi. Ar-Razzaq, yang beri rezeki bagi sekalian hambanya di dunia dan di akhirat. Al-Fattah, yang membuka rezeki. Tadi ada dua ya. Dah makan dah tengah hari. Dah makan nasi, itu rezeki badan. Ni tengah makan lagi ni. Tengah ngunyap, tengah makan. Makan apa ni? Makan makanan rohani, ilmu. Imam Ghazali kata rezeki itu ada rezeki tubuh, rezeki roh. Ni rezeki roh ni, tengah makan ni. Al-Fattah, yang membuka akan segala perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Allah maftahli abwaab rahmati. Doa masuk masjid, minta rahmat dari siapa tu? Pada Allah. Ini kalau minta rahmat ni, dia kalau dalam pengajian Asmaul Husna, dia panggil tahap pertama ta'alluqan. Dia panggil, dia ada 3 tahap: ta'alluqan wa takhalluqan wa tahaqquqan. Kalau kita belajar, kalau kita minta rahmat pada Allah Ta'ala, maknanya itu ta'alluq, kita bergantung dengan dia. Kemudian kalau kita pula, orang minta dengan kita bantuan, orang minta jasa baik kita tolong dia, itu namanya takhalluqan, bercontoh. Bukan maksudnya kita jadi Tuhan. Sebab itu ulama kata at-tashabbuh bil ilah biqadri taqatil basyariyah. Meneladani sifat Tuhan dalam batas kemampuan kita sebagai manusia. Tentu tak sama. Tuhan tu Maha Pengasih dengan kita pengasih, sama ke tak sama? Tuhan Maha Pemberi, kita juga bagi orang, tak sama. Kita hamba, terbatas sifat kita. Tahaqquqan, sifat tu mula-mula dia tak sebati. Kita latih sampai tak buat-buat dah, memang jadi, memang sifat tu dah jadi tabiat. Itu namanya tahaqquqan, bila dah bersebati.
Ambil. Al-Alim yang bersangatan, Al-Fatah yang membukakan segala pembendaraan rahmat atas sekalian makhluk, Al-Alim yang bersangatan mengetahui. Itu jelas tadi sudah hurai sifat wajib bagi Allah ilmu tadi kan. Itu dah cukup dah, sama tu. Bahkan ulama kata Al-Alim ni daripada Al-Alim lah dapat kaunuhu aliman tu, ya. Al-Qabid yang mempicikkan ni menyempitkan. Yang mempicikkan ia akan rezeki atas mereka yang menghendaki ia akan dia. Ada orang yang Allah sempitkan rezeki yang susah-susahnya, sampai hidup bawah jembatan, tidur dalam kotak, susah-susahnya. Tapi ada hikmah. Jangan tuduh Tuhan, apa ni Tuhan ni tak adil, Tuhan diskriminasi, beza-bezakan, ada yang baginya senang, ada baginya susah. La yusalu amma yaf'alu hum yusalun. Tak boleh soal Tuhan. Mesti ada hikmah Tuhan buat. Kadang-kadang orang ni kalau senang dia jadi lupa dengan Tuhan, kalau dia susah senang dia ingat pada Tuhan. Nampak ada hikmah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah luaskan rezeki itu selaluannya, ada orang dia jadi melampau atas muka bumi, lupa daratan, lupa Tuhan. Al-Basit yang meluaskan ia akan rezeki bagi mereka yang mendaki ia akan dia. Ada orang sampai jadi jutawan, makan tak habis, boleh simpan pula lagi. Tapi Allah uji itu, susah Allah uji, nak tengok sabar ke tak. Rezeki luas Allah nak uji, syukur ke tak. Wa kun ala balaihi sabura wa kun ala alaihi syakura. Yang bala kita sabar, yang susah kita sabar, yang senang kita syukur. Lulus ujian. Al-Khafid yang merendahkan ia kalimah kufur dan sekalian yang takabur dan yang zalim dan lainnya. Ajaran yang salah itu akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kekufuran itu akan jatuh. Fir'aun jatuh, Namrud jatuh. Mana pergi Namrud, mana pergi Fir'aun? Dah tinggal sejarah. Orangnya dah tak ada, dah ditundukkan, direndahkan oleh Allah Ta'ala. Ar-Rafi' yang meninggikan akan orang Islam dan alim ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang yang berilmu itu kepada beberapa darjat. Dan langit, Allahu allazi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat langit itu di atas tanpa ada tiang yang dapat kamu lihat. Tanpa ada tiang yang dapat kamu lihat itu ada dua makna. Satu, ada tiang tapi tak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Kedua, tak ada tiang, memang tak ada tiang. Ada dua tafsir ulama. Siling ni agak-agak boleh letak atas kalau tak ada tiang. Tak boleh tak? Tapi Allah letak langit tak ada tiang, menurut satu tafsir. Hebatlah Allah. Dan syurga, as-sama al-jannatu fis sama'i sabi'atil ulya, adalah hadis. Syurga, Allah Ta'ala angkat syurga tu, Allah letakkan syurga tu di langit yang ketujuh yang tertinggi. Tapi jangan kita bayangkan Tuhan tu angkat. Kita kalau angkat pakai tangan, jangan kita bawa faham ke situ pula. Perbuatan Allah tak sama perbuatan kita. Dan lainnya. Al-Mu'izz yang menjadikan ia akan kemuliaan bagi mereka yang menghendaki ia daripada sekalian makhluknya. Wa tu'izzu man tasha', itulah maknanya. Yang kita birik tu, ke situlah maknanya. Siapa nak Allah nak jadikan dia mulia, Allah muliakan dia, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muzil yang menjadikan ia akan kehinaan bagi mereka yang menghendaki ia akan dia daripada segala hamba-Nya. Wa tuzillu man tasha'. As-Sami' yang sangat mendengar ia akan tiap-tiap yang didengar pada ketika adanya. Ini kalau belajar sifat dulu dia ada salahi, dia panggil ta'alluq salahi qadim, ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis.
Sekarang ni Allah ni memang patut layak dia ada sifat mendengar. Ya, itu dipanggil ta'alluq salahi qadim. Dan Allah Taala mendengar, dia mendengar kata-katanya. Ya, itu ta'alluq tanjizi qadim. Dan Allah Taala mendengar makhluk yang dijadikannya. Bila makhluk tu bercakap, Allah Taala mendengar. Itu ta'alluq tanjizi hadis. Al-Basir yang sangat melihat, ia akan tiap-tiap yang dilihat pada ketika adanya sama tadi. Pernah dengar tak kitab Risalah Iskandar Shah? Megat pernah dengar, Megat dia dah betul setia. Sultan Perak ni ada yang alim, Sultan Iskandar Shah. Dia mengarang kitab Risalah Iskandar Shah. Tauhid, fiqh, tasawuf, 3 ilmu dalam tu. Ya, jadi Sultan Iskandar Shah ni dia sebut dalam tu, dia kata ada pun rukun qalbi ditaklukkan kepada ilmu kerana perbuatan hati itu diketahui oleh Allah. Itu sifat ilmu, bawa ke situ, bawa kepada rukun qalbi. Semayang ni, bila kita semayang, kita tahu ke niat orang sebelah kiri tahu. Walau sama-sama berdiri, sama-sama tunduk, niat tak tahu, kan dia datang sebab segan empat mentua. Sebelah ni pula datang sebab ada kenuri. Kadang tak datang, orang tak panggil kenuri. Mana tahu? Tapi Allah tahu. Ada pun rukun qauli itu ditaklukkan kepada sama, kerana perbuatan lidah kita itu didengar oleh Allah. Adapun rukun fi'li itu ditaklukkan kepada basar, kerana perbuatan anggota kita itu dilihat oleh Allah. Jadi maknanya inilah kesan menghayati nama Allah. Tak berani nak cakap yang Tuhan tak suka, tak berani buat yang Tuhan tak suka, tak berani nak merancang yang Tuhan tak suka. Sebab yang kita rancang nanti Tuhan tahu, yang kita cakap Tuhan dengar, yang kita buat Tuhan lihat, ya. Baik. Al-Hakam yang menghukum, yang tiada ada yang menolak akan hukum. Kalau Allah dah buat keputusan, ketetapan, tak ada siapa boleh tolak. Al-Adlu yang bersangat dan adil, yang tiada ada zalim pada hukumnya sekalipun seberat semut yang kecil, sikit pun Tuhan tak berlaku zalim. Al-Latif yang sangat mengetahui ia akan segala yang tersembunyi dan yang halus-halus daripada segala pekerjaan. Pekerjaan ni perkara, ya. Al-Khabir yang sangat mengetahui akan batin segala perkara. Isi hati kita Allah tahu. Apa ada dalam perut bumi pun Allah tahu, ya. Al-Halim yang tiada bersegera ia menyesa akan mereka yang derhaka, dan yang kafir bahkan memberi tangguh ia akan mereka itu. Orang jahat ni tak mati-mati dia, Tuhan tangguh, nak bagi peluang kot dia mau bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, makin melarat-larat, itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-Azim yang maha besar, yang tiada kuasa oleh akal mengetahui kebesarannya. Dah meninggal penyanyi itu, nama dia Zubir Ali. Dia dulu ada kumpulan harmoni penyanyi lagu puisi. Zubir Ali ni dia ngaji Maktab Mahmud. Ada satu lagu dia, memang tu lagu tauhid, tapi radio aku tak pernah pasang, tak pernah dengar. Antara lirik dia, Maha suci dia yang tidak dikenal kerana terbatas akal, Maha suci dia yang tidak terasa kerana terbatas indera. Betul. Itu yang sebenarnya, maknanya Allah Ta'ala ni, kita kalau kita kata kenal Allah tu bukan kenal sampai kita mencapai hakikat zat dia. Kalau kenal botol, boleh keliling tengok botol ni, boleh pegang botol ni, tapi adakah kenal Allah macam tu?
Al-Ghafur, yang banyak mengampuni kesalahan hamba-Nya. Apa beza Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur? Sama mengampuni. Tak. Bila lain huruf tu ada lain dia punya makna tambahan dia, makna khusus ikhtisas dia. Kalau Ghaffar, Maha Pengampun, tiap-tiap kali kita berdosa Tuhan ampun, tiap-tiap kali berdosa ampun, berulang kali Tuhan mengampun. Itu Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghafur, besar mana pun dosa kita Allah sudi mengampunkan. Jangan syirik. Sudah. Nampak pengkhususan makna. Asy-Syakur, yang memberi akan hamba-Nya akan pahala yang banyak kerana amal ibadat yang sedikit. Al-Ali, yang maha tinggi lagi maha suci daripada tiap-tiap kekurangan, yang bersifat dengan tiap-tiap sifat dengan tiap-tiap kesempurnaan. Itu dah jelas. Al-Kabir, yang tinggi pangkat yang tiada dapat, pangkat apa? Pangkat Tuhan lah. Yang tinggi pangkat yang tiada didapat akan dia dengan panca indera. Tak dapat kita capai hakikat zat Allah Ta'ala itu dengan panca indera, dan tiada mengetahui akan hakikatnya oleh akal. Akal terbatas. Imam Ibn Khaldun kata, kalau kita timbang bukit pakai penimbang emas, apa jadi kat penimbang bukit tu? Jahanam penimbang. Pasal apa? Penimbang emas dia sikit je, nak pergi timbang bukit, hancur penimbang. Akal macam penimbang emas. Akal ni, kalau kita nak bebankan akal ni dengan nak memikirkan zat Allah Ta'ala, hancur akal. Akal terbatas. Imam Syafi'i kata, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal ni ada had dia boleh jangkau, sebagaimana pandangan mata kita pun ada had dia boleh jangkau. Jadi jangan bebankan akal lebih. Al-Hafiz, yang memelihara akan segala alam yang di atas langit dan yang di bawah bumi, di dalam dunia dan negeri akhirat. Al-Muqit, yang menjadikan akan segala yang mengenyangkan badan dan roh. Nasi kenyang badan, ilmu kenyang roh, pada dunia dan pada akhirat, seperti segala makanan dan segala pengetahuan. Al-Hasib, yang memadakan akan mereka yang tawakal atasnya, atau yang menghisap akan sekalian hamba-Nya pada hari kiamat dalam masa setengah hari daripada hari dunia. Wa huwa asra'ul hasibin, Allah yang paling cepat hitungannya. Orang punya ramai tapi selesai hisap dengan segera. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa bertawakal kepada Allah, Allah memadakannya, Allah bagi keperluan-keperluannya. Al-Jalil, yang bersifat dengan segala sifat kebesaran. Berkata Al-Imam Ar-Razi, bermula perbezaan antara Al-Jalil dan Al-Kabir dan Al-Azim, bahwasanya Al-Kabir nama bagi yang sempurna pada zat, dan Al-Jalil nama bagi sempurna pada segala sifat, dan Al-Azim nama bagi yang sempurna pada keduanya, zat dan sifat. Al-Karim, yang memberi daripada ketiadaan permintaan. Tak minta Tuhan bagi. Pernah ke acang baca Allahumma? Pernah acang dengan putusan Allahumma barik lana, tapi dapat jadi makan ni tak? Tak minta Tuhan bagi. Al-Karimnya Tuhan. Pernah minta, ya Allah cukup kalau oksigen hari ni? Ada pernah doa begitu? Tapi cukup tak oksigen? Tuhan bagi, kalau tak minta. Al-Karimnya. Atau yang melengkapi pemberian akan orang yang taat dan orang yang derhaka. Tuhan bagi belaka sebab dia Maha Pemurah. Ar-Raqib, yang mengintai-ngintai lagi yang hadir, lagi yang memandang akan segala makhluk. Tuhan mengawasi kita maksudnya. Dan ia lebih umum daripada Al-Muhaimin, kerana Al-Muhaimin itu yang memandang atas segala yang melintas di dalam hati, dan Ar-Raqib itu yang memandang yang atas, yang zahir dan yang batin. Tuhan pandang luar dan dalam. Kalau Al-Muhaimin, Tuhan pandang, pengkhususan maknanya Tuhan mengetahui hati. Al-Mujib, yang memperkenankan akan doa mereka yang mendoa. Al-Wasi', yang meliputi oleh ilmunya akan segala yang diketahui, yang ada dan yang tiada ada, atau yang melengkapi oleh rahmatnya akan orang yang mukmin dan orang yang kafir, dan orang yang baik dan orang yang jahat.
Al-Hakim yang mempunyai hikmah dan yang mempunyai, dan iaitu apa, iaitu hikmah tu. Apa hikmah? Ilmu yang sempurna dan perbuatan yang diteguhkan, perbuatan yang mantap. Tak sunyi pada hikmah. Tuhan buat nyamuk pada hikmah. Mungkin ada orang kata, apalah guna Tuhan buat nyamuk, habis denggi, habis zika. Cuba Tuhan hapuskan nyamuk, tak ada kerja orang kerja kilang rekset, kilang baygon. Kilang buat nyamuk semua tutup, habis menganggur semua kerja. Nampak? Jangan komen kerja Tuhan. Ada orang dia komen kerja Tuhan, dia tengok pokok beringin tu batangnya besar, buahnya kecil. Sebelah tu ada temikai, batang kecil, buah besar. Tu dia komen kerja Tuhan. Apalah Tuhan ni katanya, tak kena gaya. Patut batang besar, buah besar, batang kecil, buah kecil. Dalam pada dia cakap itu, tiba-tiba jatuh buah beringin yang kecil tu, jatuh dekat kepala dia. Kalau besar tu mikir remuk kepala aku. Itulah komen lagi kerja Tuhan. Tuhan buat tu betul je lah. Jangan dia komen kerja dia. Al-Hakim tadi, okey. Al-Wadud yang sangat kasih ia akan segala hamba-Nya yang soleh, lagi yang redha ia daripada mereka itu. Al-Majid yang elok segala perbuatannya, yang banyak limpah kurnianya. Al-Ba'is yang membangkitkan dan menghidupkan segala mereka yang di dalam kubur, kerana menghisap mereka itu pada hari kiamat. Al-Syahid yang sangat mengetahui akan zahir segala perkara dan barang yang dapat dipandang, seperti bahawasanya Al-Khabir itu yang sangat mengetahui akan batin segala perkara dan barang yang tiada dapat dipandang. Saya nak bagi contoh. A ni penjenayah, A ni penjenayah, B itu mangsa dia. A merancang dalam hatinya nak bunuh B, tapi dia tak cakap B, dia cakap B lari lebih. Dalam hatinya aku nak bunuh B ni. Siapa yang tahu dalam hati tu? Allah. Allah yang bersifat Al-Muhaimin. Allah yang bersifat Al-Khabir. Allah yang bersifat Al-Khabir. Baik. Sekarang ni A ni pergi jumpa B, dia bunuh B. Masa tu dia berdua dengan B saja. C tak ada, D tak ada, siapa pun tak ada. Dia mau berdua aja. Siapa yang melihat A bunuh B? Allah Syahid. Niat A nak bunuh B, siapa yang tahu? B tak tahu, Allah tahu. Itu Al-Khabir. Bawa ke situ dia punya mana. Al-Haq yang ada, yang tiada menerima ketiadaan, pada azali dan pada selama-lamanya. Allah Ta'ala ni wajibul wujud, sebenar-benar wujud, tak pernah tiada dan takkan tiada. Dan barang yang tiada dapat, mana tadi? Maka kembali ia kepada makna wajib ada, wajib ada akal tu. Al-Wakil yang memerintahkan segala pekerjaan makhluknya pada dunia ini dan pada akhirat. Al-Qawi yang sangat kuat, yang mempunyai kudrat yang sempurna, yang menjadikan ia dengan dia akan tiap-tiap sesuatu, dan meniadakan ia akan dia setuju dengan kehendak. Setuju maksudnya selari dengan kehendak dia. Ini balik kepada sifat kudrat. Imam Ghazali kata Al-Qawi ini dia nama Allah yang merujuk pada sifat kudrat. Al-Matin yang mempunyai kekuatan yang besar yang tiada dapat dilawan, dan tiada kedatangan akan dia oleh kekurangan dan kecederaan. Kecederaan ni kesalahan, kesilapan. Allah tak mungkin silap, Allah tak mungkin ada kekurangan. Tak mungkin, mustahil. Al-Wali yang kasih lagi yang menolong. Al-Hamid yang dipuji, yang mustahiq, bukan mustahak, mustahiq. Mustahiq ni yang berhak. Yang mustahiq ia akan segala puji, berhak menerima pujian. Lagi yang memuji ia akan hamba-Nya soleh. Bahkan Allah juga memuji hamba. Al-Muhsi yang meliputi akan tiap-tiap yang ada dengan jumlah dan tafsil. Jumlah ni secara borong, tafsir secara runcit, satu-satu. Allah tahu umum
Allah Ta'ala tahu secara keseluruhan, Allah tahu secara satu persatu, hingga tiada tersembunyi atasnya seekor semut yang kecil daripada segala semutnya yang kecil. Itu contoh, itu zarrah tu sebenarnya kalau bahasa Arabnya. Dan tiada satu kelakuan daripada segala kelakuan. Kelakuan ni maksudnya keadaan. Kelakuan ni keadaan, hal ya. Al-mubdi'u, yang menjadikan daripada ketiadaan kepada ada. Al-mu'id, yang menjadikan sesuatu kemudian daripada ketiadaan. Dah mati, hancur, Allah hidupkan balik, elokkan balik, ada balik macam sebelum mati. Al-muhyi, yang menjadikan akan hidup pada jisim. Al-mumit, yang menjadikan akan mati dan mengeraskannya atas mereka yang menghendaki ia akan dia. Mengeraskan tu maksudnya kalau Allah dah tentukan ajal tu, boleh elak ke tak boleh? Pakailah tangkai. Ada setengah orang tu kita tarik lengan bajunya berselirat tangkai. Ni pun tunggai mati peragan, kemuning hitam, akar bahar. Malaikat maut tak pandang, semua terentap semacam. Ya, tapi pada hakikatnya Allah yang mematikan tu. Malaikat tu menjalankan, malaikat tu pada sebutan dan pada sebab saja. Pada hakikat Allah Ta'ala, Allah jadikan mati itu pada tubuh mati dia. Al-Hayyu, yang punya hidup yang tiada mati selama-lama. Al-Qayyum, yang berdiri dengan zatnya yang terkaya daripada yang lain. Ini dah hurai dalam Qiyamu Ta'ala binafsi tadi. Al-Wajid, yang mendapat ia akan tiap-tiap barang yang mendaki ia akan dia. Apa yang Allah Ta'ala nak berlaku, itu maksud dia. Dan tiada luput akan dia oleh sesuatu. Semua Allah tahu dalam liputan ilmu Allah Ta'ala semua. Al-Majid, yang besar kemuliaan, yang luas kemudahan. Luas kemudahan tu banyak Allah Ta'ala bagi limpah kurnia. Al-Wahid, yang tunggal, yang tiada yang menduai baginya pada zatnya dan pada sifatnya dan pada segala perbuatannya. Ini balik pada sifat wahdaniyah tadi ya. As-Samad, yang diqassad, artinya yang dituju pada segala hajat, yang terkaya dengan zatnya. Ini balik pada Qiyamu Ta'ala binafsi. Dan tiap-tiap yang lain daripadanya berhajat kepadanya. Makhluk memerlukan Allah, makhluk ni fakir. Al-Qadir, yang bisa, bukan bisa Allah, bisa ni boleh, mampu, dapat. Sebab Syekh Qadir Madili ni ulama Indonesia tu, dia guna bisa ni, yang dapat memperbuat dengan ketiadaan wasitah dan ketiadaan mencari hilah. Boleh tak Tuhan, boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan kertas ni terbakar walaupun tak ada api? Boleh. Ke Tuhan kena ada api baru Tuhan boleh buat, baru boleh bakarkan ke tak? Kalau gitu Tuhan perlukan wasitah, perantaraan. Tak, Allah Ta'ala tak perlukan wasitah. Sebab dia Al-Qadir, dia boleh jadikan terbakar tanpa api, dia boleh jadikan kenyang tanpa makan. Kita tak makan boleh. Sebab itu ada wali-wali Allah yang tak makan berhari-hari. Orang nak heran. Tapi kalau orang belajar tauhid tak heran. Allah boleh bagi, Allah boleh jadikan sebab tanpa musabab, tanpa sebab. Boleh ada kenyang tanpa makan. Boleh ada kenyang tak, tapi boleh ada makan tapi tak ada kenyang. Ada sebab tak ada musabab pun boleh. Ada musabab tak ada musabab boleh. Tapi lazimnya selalunya Allah Ta'ala jadikan ada sebab musabab, tapi itu bukan syarat ya. Yang tiada menghubungi akan dia oleh lemah pada barang yang mendaki ia akan dia. Allah tidak lemah untuk melakukan apa yang dia kendaki. Al-Muqtadir, yang bersangatan pada kuasa, yang tiada ada yang menyerupai dan tiada ada bandingan baginya. Tak ada yang berkuasa macam Allah Ta'ala. Allah ni berkuasa penuh. Al-Muqaddim, yang mendahulukan ia akan setengah daripada segala perkara atas setengah, seperti mendahulu ia akan sebab atas musabab pada ada. Pakcik lahir tahun berapa? Pakcik lahir tahun 70. Ni siapa sebelah ni? Anak pakcik. Anak pakcik ni lahir tahun bila? Anak pakcik ni tahun 50. Ha? Pakcik tahun 70 kan? Ni anak tahun 50. Hai. Biar betul pakcik. Terbalik. Minta maaf. Sebenarnya pakcik 5 tahun 50, anak tahun 70.
Sebab apa? Allah jadikan sebab dulu baru musabab. Ya. Pakcik tu sebab, anak musabab. Tak ada pakcik, tak ada anak. Dan seperti mendahulukan ia akan sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam atas sekalian yang lain daripada mereka itu pada kemuliaan. Nabi Adam walaupun Nabi paling sulung, tapi Nabi Muhammad pangkat lagi tinggi daripada Nabi Adam. Siapa yang letak Nabi Muhammad itu dulu? Allah Ta'ala Al-Muqaddim. Al-Muakhir yang mengemudiankan ia akan mereka yang menghendaki ia akan mengemudiankannya daripada segala makhluknya. Nabi Adam walaupun dia Nabi yang sulung, tapi pangkatnya bawah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang letak ke bawah? Allah Ta'ala. Allah yang kemudian akan pangkat dia. Al-awwal yang tiada ada permulaan bagi adanya. Ini makna qadim ni, dah jelas tadi. Pagi tadi. Al-akhir yang tiada kemudian bagi adanya. Baqa. Dah terang pagi tadi. Al-zahir yang tiada di atasnya sesuatu. Artinya tak ada yang boleh mengatasi Allah Ta'ala, dan tiada mengkalahkan akan dia oleh sesuatu. Tak ada yang boleh mengatasi Allah Ta'ala. Allah berkuasa penuh. Al-batin yang tiada yang lebih hampir daripadanya sesuatu. Allah lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Al-wali yang memerintah atas segala hambanya dengan mengadakan dan meniadakan dan mengerasi. Kehendak Allah itu tak boleh kita tolak. Itu yang akan berlaku. Al-muta'ali yang sampai pada ketinggian yang maha suci daripada kekurangan. Maha tinggi ni maksudnya Allah tak ada kekurangan. Itu maksud tinggi ya. At-tawwab, al-bar yang berbuat baik bagi sekalian hambanya yang taat dan yang mendurhaka. Orang kafir pun kena hidup mewah. Allah limpahkan nikmat tu tak pilih bulu dia bagi belaka. Al-muntaqim yang menyesa akan mereka yang mendurhaka akan dia. Al-afu yang menghapuskan akan kejahatan. Kejahatan ni maksudnya dosa. Dan memaafkan daripada kesalahan hambanya. Dan yang bersangatan dan ar-rauf yang bersangatan kasihan belas akan hambanya. Salah satu syarat sah semayang mesti berdiri. Tapi pakcik tak larat berdiri, pakcik sakit. Kalau berdiri pakcik tumbang. Tak apa, pakcik duduk. Man lam salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, sabda Nabi sallallahu. Sebab Allah Ar-Rauf. Jadi Allah turunkan syariat yang ada rukhsah, ada kelonggaran. Kerana itu lambang kepada Ar-Rauf, belas kasihan Allah Ta'ala. Allah tak paksa kita buat luar daripada kemampuan. Malikul Mulki yang mempunyai kerajaan lagi yang melakukan ia di dalam kerajaannya akan barang yang memilih ia akan dia. Allah buat suka apa Allah nak, Allah buat. Sebab dia yang punya kuasa. Langit dan bumi dia punya. Zul Jalal wal Ikram yang mempunyai kebesaran dan memberi nikmat. Al-Muqsid yang menghukum dengan adil antara sekalian makhluknya. Al-Jami' yang menghimpun akan segala sifat kesempurnaan. Maksudnya baik. Menghimpun ni maksudnya terhimpun. Menghimpun dengan maksud terhimpun. Maksudnya pada Allah Ta'ala ada segala sifat kesempurnaan. Atau yang menghimpun akan segala makhluknya pada hari kiamat. Mahsyar ya. Al-Ghani yang terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya, yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Al-Mughni yang memberikan kekayaan bagi mereka yang menghendaki ia akan dia pada dunia dan pada akhirat. Al-Mani' yang menolak akan bala daripada mereka yang menghendaki ia akan dia daripada sekalian kekasihnya dan seterusnya. Itu satu makna. Percobaan untuk bunuh Nabi bukan sekali, tapi tak pernah berjaya. Sebab apa? Allah yang halang. Allah yang namanya sifatnya Al-Mani'. Atau yang menegah pemberian daripada mereka yang mendaki ia daripada mereka itu.
Orang tu beli apa balik, naik motor, ya. Lepas tu apa balik, bolehlah apa balik. Petang-petang ni sedap dapat apa balik. Jadi dia nak makan apa balik tu, baru nak makan, tengah naik motor nak makan, dia melanggar di kereta. Apa balik ke mana, dia ke mana? Maknanya kalau Allah kata tak sampai, ya. Dia halang, tak ada siapa boleh bagi. Dia bagi, tak siapa boleh halang. Allah malamani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ata. Kalau ada wabak penyakit berjangkit, banyakkan zikir yang mani'. Mudah-mudahan Tuhan cegahkan wabak tu kena pada kita. Kalau ada wabak lah. Ad-dar yang menjadikan akan kemudaratan, artinya menyampaikan kejahatan. Kejahatan maksudnya bahaya, mudarat bagi mereka yang mendaki ia daripada sekalian hamba-Nya pada dunia daripada akhirat. Kita pergi berjalan sama-sama dengan kawan kita, dia elok apa tak, dia elok sihat, kita balik-balik sakit. Siapa yang jadikan sakit tu? Allah. Mudarat tu Allah jadikan. Tapi jangan lupa an-nafi', yang menjadikan manfaat, artinya menyampaikan kebaikan, manfaat kepada mereka yang mendaki daripada sekalian hamba-Nya pada dunia dan pada akhirat. Allah jadi penyakit, Allah jadikan ubat. Penyakit, mudarat, ubat, manfaat. An-nur yang zahir dengan zatnya, yang menzahirkan akan yang lainnya, daripada ketiadaan kepada ada. Kalau tengah bulan Islam, dongak tengok ke langit, bulan mengambang kan, terang bulan kan. Cahaya tu cahaya bulan ke? Cahaya kita nampak kat bulan tu memang cahaya bulan ke? Bukan kan, cahaya matahari dipantul oleh bulan. Bulan tak ada cahaya, matahari yang memberikan cahaya kepada bulan. Kita tak wujud, kita diwujudkan oleh Allah. Bolehlah kita sebut kita wujud, tapi pada hakikatnya kita diwujudkan oleh Allah. Allah memberi kewujudan pada kita. Matahari memberi cahaya pada bulan, bulan tak ada cahaya. Allah memberi wujud pada kita, kita tak wujud, kita diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Wujud dia sebenar-benar wujud. Dia memang wujud yang hakiki, yang wajib berwujud. Itu makna nur. Al-Hadi, yang menjadikan petunjuk, lagi yang menyampaikan akan kerananya akan mereka yang kasih ia akan dia daripada sekalian hamba. Yahdi man yasha, Allah memberi petunjuk pada siapa yang akan lagi. Itu maksudnya. Al-Badi', yang meneguhkan akan tiap-tiap sesuatu, yang menjadikan ia akan dia, atau yang maksudnya Allah jadikan alam ini hebat. Takjub kita tengok alam ni, menakjubkan. Atau yang menjadikan segala perkara dengan ketiadaan contoh. Sebelum ada bumi, ada tak bumi? Tak ada kan? Allah buat bumi ni tak ada contoh. Hebat. Kita buat kapal terbang, kena ada contoh. Apa contohnya? Burung. Kita buat kapal selam, apa contohnya? Ikan. Kita buat alat suntik tu, picagari tu, sering apa sering nama. Itu contohnya apa? Binatang-binatang yang ada jarum, ada sengat. Allah buat langit bumi ada contoh. Badi'us samawati wal ard. Al-Baqi, yang berkekalan, ada selama-lama, yang tiada menerima binasa. Itu makna baqa lah. Al-Waris, yang kekal kemudian daripada binasa segala makhluk. Kiamat habis semua mati, Allah tak mati, Allah waris. Wariskan yang hidup, yang tinggal kan panggil waris. Jadi Allah lah waris. Atau yang kembali kepadanya tiap-tiap sesuatu.
Langit bumi itu Allah punya, kembali kepada Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Ar-Rasyid, yang menghantarkan akan tiap-tiap sesuatu pada tempatnya. Atau jadi Allah Ta'ala, perbuatan Allah ni tepat, tak ada perbuatan Allah yang silap. Jangan komen kerja Tuhan. Atau yang menjadikan kecerdikan pada hamba-Nya. Allahumma alhimni rusydi wa'idhni min syarri nafsi. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau nak mensyarat, sebelum mensyarat baca doa tu. InsyaAllah Tuhan tunjukkan keputusan yang tepat. As-sabur, yang tiada bersegera menyeksa akan mereka yang derhaka akan dia. Dia hampir sama dengan makna Al-Halim tadi. Menceritakan akan ini hadis yang sahih oleh At-Tirmizi dan Ibn Hibban dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Nawawi, telah setuju sekalian ulama atas bahawasanya ini hadis tiada ada padanya menyimpankan, maksudnya membataskan segala nama Allah Ta'ala. Bila Nabi SAW menyebut nama Allah 99, bukan batas tu, maksudnya bukan hanya 99, ada lagi. Habis yang 99 ni apa dia? Yang 99 ni nak menyata kelebihan. Daripada banyak-banyak nama Allah tu, kalau kita hayati 99, ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Masuk syurga. Maka tiada maknanya bahawasanya tiada ada bagi Allah Ta'ala nama yang, bukan maksudnya Allah tak ada nama yang lain daripada yang 99 ini. Dan hanya maksud bagi hadis ini bahawasanya ini yang 99, barang siapa menghafaz makna apa? Menjaga bacaan itu zikir, menjaga ingatan itu hafal, menjaga makna itu memahami, menjaga tuntutan itu menghayati nama-nama Allah. Barang siapa menghafazkan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Maka bermula yang dikendaki mengkhabarkan dengan masuk syurga dengan menghafaznya, tiada mengkhabarkan dengan menyimpankan, yakni membataskan, menghadkan segala nama Tuhan. Nak beritahu kelebihan hadis ni, kelebihan nama-nama Allah ni, bukan nak beritahu nama Allah hanya terbatas ke 99, bukan. Dan kerana itu datang pada hadis yang lain, as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak aw ista'sarta bi fi 'ilmil ghaibi 'indaka. Artinya, aku pohonkan akan dikau dengan tiap-tiap nama yang engkau namakan dengan dia akan zat engkau. Ada nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, dan yang ketunggalan engkau. Kemudian Allah beritahu kita dalam Quran nama-nama tu, dan yang ketunggalan engkau dengan dia pada mengetahui yang gaib di sisi engkau. Maksudnya ada nama-nama Allah yang Allah tak beritahu langsung kat kita. Maknanya ada banyak nama Allah yang kita tahu tu sebahagian je yang Allah beritahu. Ada sebahagian Allah tak beritahu, Allah simpan dalam perbendaraan gaibnya. Wallahu a'lam. Jadi saya ijazahkan huraian asma Allah Husna oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan juga saya ijazahkan amalan Asma'ullah Husna. Kalau nak zikirkan, nas'aluka ya man, bismillahirrahmanirrahim, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa rahmanir rahim, sampai as-sabur. Ya, kemudian macam yang selalu dengar itulah. Itu amalan. Jadi saya ijazahkan. Cuma ini dijazah oleh guru-guru saya. Kita baca pula Gurinda 12. Rehat kejap 2 minit. Siapa menguasai sifat 20, insya-Allah dia akan mudah menguasai asma Allah Husna. Sebab Imam Abu Hasan Imam Izzuddin bin Abdul Salam kata rahimahullah taala, wa i'tiqadul asy'ari mustamilun ala ma dalat alaihi asma'ullah 99. Akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari itu merangkumi seluruh makna yang terkandung dalam 99 nama Allah. Ya.
Sebenarnya pengajian Asmaul Husna ini bukan cukup 2 jam, tak cukup. Cuma kita bagi asas tadi. Bagi asas saja. Saya ingat saya baca lah sambil-sambil itu. Tak apa kalau yang dia, kalau dalam pengajian ni, walaupun kita pergi ke bilik air, kita pergi ambil wuduk ke, kita pergi ke tandas, selagi kita boleh dengar guru tu sebut, dia masih sah dia punya tu. Dia punya sanadnya tu kan, dia punya ijazahnya tu masih sah. Sebab yang janjinya dia dengar. Yang samaan. Kalau nak yang samaan lah, tapi kalau ijazah saja tak dengar pun tak apa. Cuma samaan tu, walaupun dia pergi ke mana, itu kata guru saya lah, dia kata walaupun kita ambil wuduk ke kita, selagi kita boleh dengar, itu samaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawat ke Nabi ya akhirul zaman serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du, ini Jawi asalnya tapi saya rumi. Amma ba'du, daripada itu maka tak kala sampailah hijratun Nabi 1263 kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang satu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu pada orang yang ada menaruh akal, orang yang ada akal. Maka adalah banyaknya gurindam itu, hanya 12 pasal di dalamnya. Syahdan adalah beza ataupun beza antara gurindam dengan syair itu. Aku nyatakan pula, bermula arti syair Melayu itu perkataan yang bersajak, yang serupa, dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkendak pada sempurna perkataan pada satu-satu pasangnya. Bersalahan ni maksudnya berbeza dengan gurindam. Adapun arti gurindam itu, iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu seperti jawab. Dia macam inilah, contohnya barang siapa mengenal Allah, itu syarat. Suruh dan tegahnya tiada ia menyala, itu jawab. Atau itu maksud dia, maksud gurindam ya? Bermula inilah rupanya syair. Nak beza syair dengan gurindam. Dengarkan Tuhan satu rencana mengarang di dalam gundah gulana, barangkali gurindam kurang kena, Tuhan betulkan dengan sempurna. Ini syair. Inilah arti gurindam yang di bawah satar ini, yang di bawah baris ini. Satar tu baris. Nah, ini bawah gurindam. Persimpanan yang indah-indah, iaitulah ilmu yang memberi faedah. Tadi itu syarat, kemudian iaitulah tu jawab. Aku dak bertutur, itu syarat. Akan gurindam yang beratur, itu jawab. Dia syarat jawab, syarat jawab. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Empat ni kata guru saya, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kalau mengaji kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut satu syair, ya, man 'arafa Allah wa lam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqi. Sesiapa yang mendakwa dia kenal Allah, tapi kenal tu tak memberi kesan pada diri dia, itu orang yang celaka. Dia tahu Allah mendengar, tapi dia cakap juga yang Allah larang. Itu maknanya dia tak kenal sebenarnya tu. Sebenarnya belum kenal tu. Ya.
Dia tu orang yang tanda orang yang celaka. Katakanlah ini ular, jangan jadi ular sungguh dah. Katakan ini ular, ular. Orang Taipei mana ular. Ini ular. Berani tak ini ular tedung, berani tak itu pegang? Tak berani. Pasal apa tak berani? Sebab kenal sifatnya. Apa sifatnya? Mempunyai bisa. Kalau budak kecil umur setahun, dia bukan kenal depan ni apa, dia ingat mainan, dia pegang, patuk dia pula. Sebab apa dia pegang? Sebab tak kenal. Nampak, kenal dengan tak kenal ada kesan. Kenal tak kenal ni ada kesan. Kalau tak ada kesan, tak kenal tu. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu bil hudusi wal faqri, arafa rabbahu bil qidami wal ghina. Sesiapa mengenal dirinya dengan dua sifat, sifat baharu dan sifat fakir, maka dia akan mengenal Tuhannya dengan dua, iaitu qidam, Tuhan tu sedia, bahari itu sedia, ya, qidam, dan kaya, sedia dan kaya. Tuhan sedia dan kaya, kita baru dan memerlukan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala berfirman, dirimu mengapa kamu tak kaji? Mengkaji diri, kata tuanku saya, mengkaji yang muhdas, yang baru, untuk mengisbatkan yang qadim. Itu Allah Ta'ala. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah kehidupan dunia ni hanyalah permainan dan hiburan, mempedayakan. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Imam Syafi'i pernah bersyair, dan Imam Nawawi petik syair ini dalam muqaddimah kitab Riyadhus Salihin. Kalau tuan-tuan nak rujuk balik syair ini, buka kitab Riyadhus Salihin, muqaddimah tu ada. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu anha laysa lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhazu salihal a'mali fiha subuna. Allah ni, Allah mempunyai hamba-hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana ni dia kenal dunia ni. Bila dia kenal dunia ni, dia kaji dunia ni, oh dunia ni bukanlah tempat kekal, dunia ni tempat sementara. Jadi dia pun talakkan dunia tu. Dia talak dunia yang melalaikan, dia ambil dunia yang membawa manfaat pada akhirat. Dia jadikan dunia ni macam lautan. Amal soleh macam bahtera nak menyeberangi lautan. Ya, tu. Ini gurinda pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, mengenal apa? Kata guru saya, mengenal hakikat dunia, mengenal hakikat akhirat. Taulah ia mana takut, dia takut terpedaya, dia takut dapat mudarat daripada dunia. Dia risau akhiratnya runtuh. Jangan bangun dunia sambil meruntuhkan akhirat. Jadi kalau dunia sebagai ladang untuk menanam, akhirat sebagai tempat untuk menuai. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Yang jelas saya tak urai, ya. Barang siapa meninggalkan puasa, tiadalah mendapat dua termasa. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri, farhatun inda liqa'i rabbih. Itu maksud dia. Orang puasa dapat dua kali gembira. Gembira ketika berbuka, gembira ketika bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima ganjaran. Tapi kalau orang tak puasa, tak dapatlah dua termasa. Termasa ni kata guru saya termasya.
Tamasya ni kegembiraan, dua kali gembira. Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya beroleh berkat, jelas. Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Bila kita dah bersyahadah itu dah ikat janji, kena taat. Salah satunya Tuhan suruh buat haji, kalau cukup syarat buatlah haji. Ini gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Kalau mata ngelewok, apa mata menerawang sana kemari, hati tu macam-macam ingat. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat adalah damping. Kita tak dengar lah orang mengumpat misalnya. Kuping tu telinga. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Kerana santan pulut binasa, kerana pulut terbalik. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Tapi kerana mulut juga orang boleh dapat manfaat bila kata-kata yang baik. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Tangan jangan buat dosa besar dan dosa berat dan dosa ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Itu sebab kita disuruh puasa. Bila puasa kawal syahwat. Bila kawal syahwat, tak adalah keluar perbuatan yang tak senonoh. Sebenarnya yang ini 7 anggota yang kita kena jaga tu sebenarnya. Raja Ali Haji ni dia Tariq Imam Ghazali. Jadi dia bawa Tariq Imam Ghazali itu dalam bentuk gurindam. Ya. Anggota tengah hendaklah ingat kemaluan artinya. Di situlah banyak orang yang hilang semangat. Maksudnya banyak orang terjebak dalam zina. Di situ hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Masjid tak sampai, disko sampai. Contohnya lah. Ini gurindam pasal yang keempat. Saya tak boleh nak urai panjang-panjang, masa terbatas. Saya pun nak ada mengajar pula ke pukul 5.30 ni. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun roboh. Ini maksud hadis ni, hadis 40 Imam Nawawi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya ketahuilah dalam jasad ini ada seketul daging. Kalau baik daging ni, baiklah jasad. Kalau jahat daging ni, jahatlah jasad. Apa tu? Hati. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Betul Allah Ta'ala suruh kita berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kullul adawati qad turja izalatuha. Kullul adawati qad turja izalatuha illa al adawati man adaka min hasadi. La syairah. Semua jenis permusuhan kita boleh harap agar dihapuskan permusuhan tu, kecuali kalau permusuhan yang timbul pada orang yang hasad. Ini payah. Orang yang hasad ni, ulama kata penyakit hasad ni macam bara yang tak padam, macam luka yang tak kering. Dia sentiasa ada. Susah nak buang. Mengumpat dan memuji hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Puji ni maksudnya puji yang merosakkan. Kita puji dia, dia kembang satu macam. Jack sampai terbalik. Tu. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Sebab itu dalam hadis 40 la taghdab, Nabi ulang jangan marah. Bakal ahli syurga dalam surah Ali Imran, wal kazimin al ghaiz, orang yang menahan marahnya bakal ahli syurga. Tapi jangan letak marah langsung. Orang usik bini kita sengih aja, mana maunya. Imam Syafi'i kata man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Siapa dibikin marah dia tak marah, dia keldai. Tak ada perasaan. Orang ngacau bini dia pun boleh sengih. Ya, misalnya lah.
Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung, mulut busuk. Pekung ni sejenis penyakit kulit yang mengeluarkan bau yang busuk. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Dia ingat dia betul padahal pada dirinya ada salah. Tak nampak. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Kata guru saya, maksudnya sifat bakhil ni dia macam perompak. Sebab dengan sifat bakhil tu kita ambil hak orang. Patut kita keluarkan hak tu untuk bagi miskin, tapi dengan sifat bakhil tu kita seolah-olah macam kita ambil dia punya hak. Kita tahan dia punya hak. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Kalau dah ada jawatan pangkat, janganlah jadi sombong. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketur. Ketur ni tempat buang ludah. Orang dulu-dulu dia ada tempat berludah. Itulah tarah mulut orang yang kotor, mulut yang cabul kan? Macam ketur, tahap mulutnya tu. Di mana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi. Ini Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sebut, dia kata orang lain tu jadi cermin pada diri kita. Jika tidak orang pekerjaan takabur jangan dirapi, jangan diambil, jangan dibela sifat takabur. Sebelum mati dia dapat juga sapi. Sapi ni penyakit lumpuh sebelah badan. Maksudnya amalan soleh kita jadi lumpuh dengan sebab kita ada sifat takbur, habis lumpuh amal soleh kita. Ini gurinda pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia, dia jauh yang sia-sia. Jika hendak mengenal, ada tertinggal mengenal, tambah ya. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal di dalam dunia, mengambil bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah makna dia. Berbekallah kamu, sebab bekal adalah takwa. Bekal nak bawa ke akhirat. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini gurinda pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat, sahabat yang boleh jadi contoh, sahabat yang boleh tegur kesalahan kita. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru, guru mursyid yang tahu kita punya kelemahan, tahu kita punya penyakit. Cari olehmu akan isteri yang boleh menyerahkan diri, isteri yang setia. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang setiawan, bukan orang setiawan daripada bukan setiawan. Setiawan maksudnya orang yang ada sifat setia kawan. Dia tak jadi kawan makan. Itu orang lama-lama kata dalam kawan ada lawan, dalam musuh ada seteru. Itu nak kena jaga. Cari olehmu akan abdi yang baik, ada sedikit budi. Nak cari pembantu rumah, cari yang elok perangai. Kalau tidak, karang anak kita jadi tak elok. Ini gurinda pasal yang ke-7. Apabila banyak berkata-kata, di situlah jalan masuk dusta. Banyak cakap, banyak silap, banyak dosa. Habis saya ni banyak dosa, banyak cakap, tak henti-henti bercakap pada pagi tadi. Ke macam mana? Apabila banyak berlebihan suka, itu tanda hampir duka. Banyak ketawa, nanti akhirat menangis. Banyak menangis di dunia, akhirat suka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Tak usah periksa, terus buat tindakan. Tengok-tengok salah orang. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapanya letih. Man addaba waladahu saghiran surra bihi kabira. Sesiapa mendidik anaknya waktu kecil, nanti dia gembira dengan anaknya bila anaknya besar. Baik. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Dia banyak kata orang. Sebenarnya bila dia banyak kata orang, dia nak tutup kelemahan diri dia sebenarnya, supaya orang nampak orang tak nampak dia. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan, itu jelas tak payah hurailah, yang jelas saya tak hurai. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar, jangan cepat percaya. Tunggu dulu, siasatlah. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan.
Cemburuan ni maksudnya tabayun, usul periksa. Kalau orang mengadu pada kita dua pihak, timbang dulu. Siasat dulu. Apabila perkataan yang lemah lembut lekaslah segala orang mengikut layyinul kalam qaidul qulub. Kata-kata yang lunak mengikat hati. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Orang lari kalau cakap kasar. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, orang bertempiaran lari pada engkau, ya Muhammad. Apabila pekerjaan yang amat benar, tiada boleh orang berbuat hona. Kalau amanahnya besar, jangan kita selewengkan. Ini gurinda pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kalau dia boleh tipu diri dia sendiri, macam mana kita nak percaya pada orang ni? Kepada dirinya ia inaya orang itu, jangan engkau percaya. Kalau orang tu inaya diri dia sendiri, maksudnya dia dah tahu benda tu tak baik, mudarat, dia buat juga. Jadi orang ni kita tak boleh percaya. Dia sendiri menanya diri dia, apatah lagi dengan orang lain. Lidah suka membenarkan dirinya daripada orang yang lain dapat kesalahannya. Siapa nak ngaku jahat? Nak tahu jahat, tanya ke orang lain. Daripada memuji diri, hendaklah sabar biar daripada orang datangnya khabar. Ni semua sifat mazmumah ni. Nak nunggu orang puji, tak puji-puji, penyudahnya puji diri sendiri. Masuk bangku yang kat sendiri. Orang yang suka menampakkan jasa setengah daripada syirik, mengaku kuasa. Ini aku yang buat, ini aku yang buat. Sebenarnya Allah Ta'ala yang izin, Allah yang jadikan. Janganlah kita sandar pada diri kita, bukan kuasa kita. Kejahatan diri disembunyikan supaya orang tak mencontohi. Kebajikan diri diamkan supaya tak ujub, tak riak supaya tak riak. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Tuba liman syaghaluhu aibu ain ayubin nas. Beruntunglah orang yang aib dirinya menyebabkan dia tak ada masa tengok aib orang. Kurindam yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Dah tahu tak baik, buat juga. Syaitan tu bukan orang dah tu. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Iblis tapi hormat dengan orang tua yang kaki maksiat. Itu maksudnya. Tapi kalau orang tua kaki ibadat, iaitu iblis cukup benci. Kepada segala hamba-hamba raja di situlah setan tempatnya manja. Orang-orang yang rapat dengan pemimpin ni, setan banyak menghasut ya untuk dapat habuan-habuan duniawi, walaupun dengan cara menggadai prinsip ya. Kebanyakan orang yang muda-muda di situlah syaitan tempat bergoda. Syaitan suka menggoda orang yang muda-muda, darah muda, maklumlah. Perkumpulan laki-laki dan perempuan di situlah syaitan punya jamuan. Ini tercelanya pencampuran bebas lelaki perempuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Maksudnya orang tua yang berhati-hati, dia tak langgar yang Tuhan suruh. Ini syaitan tak suka. Syaitan tak boleh jadi sahabat dia. Jika orang muda kuat berguru dengan syaitan jadi berseteru. Ni yang ramai muda-muda ni syaitan tak suka ni. Syaitan suka lepak-lepak, rempit-rempit, syaitan suka. Ini gurinda pasal yang ke-10. Ada nak habis ya. Dengan bapa jangan derhaka supaya Allah tidak murka. Ini jelas. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Ini pun jelas. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Naik tengah balai itu maksudnya anak tu akan menabur budi. Anak tu akan mendatangkan nama yang baik kepada keluarga. Anak tu akan berbakti kepada masyarakat.
Dengan isteri dan gundik janganlah alpa, supaya kemaluan jangan menerpa. Maksudnya bagi pendidikan yang secukupnya pada isteri, supaya isteri itu jadi baik. Kalau isteri itu tak baik, nanti nama kita yang busuk. Itu maksudnya. Orang katanya, ini isteri siapa ni? Busuk nama suami. Dengan kawan adalah adil, supaya tangannya jadi kapil. Kapil maksudnya dia jadi penjamin ataupun jadi pelindung kita. Kita tutup aib kawan kita, nanti kawan kita tutup aib kita. Kita tolong kawan kita masa dia susah, nanti masa kita susah dia tolong kita. A friend in need is a friend in need. Orang putih cakap lah. Kawan masa susah tu, itulah kawan sejati dah. Pasal yang ke-11, itu patut hitam tu tapi lupa nak bold. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Berjasa kepada orang yang sebangsa ni maksudnya orang yang seagama dengan kita. Orang yang sebangsa, bukan saja bangsanya Melayu tapi agamanya Islam. Hendaklah menjadi kepala, buang perangai yang cela. Kalau nak jadi pemimpin, perangai kena elok, itu maksud dia. Sebab pemimpin jadi contoh. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah, jangan pakai emosi. Ya, kalau kita jangan menegakkan benang yang basah, itu maksud dia. Kalau salah, kita ngaku salah. Tunduk pada hujah, jangan jangan ikut pada emosi. Dengar dulu apa dia nak cakap. Jangan kita tolak mentah-mentah, tak. Dengar hujah dia dulu. Hendak dimalui, jangan melalui. Kalau nak orang hormat kita, janganlah kita menekan, menindas, bertindak melampau pada orang. Itu maksudnya. Kalau kita nak orang hormat pada kita, kita jangan bertindak melampau pada orang. Sebab itu orang penguasa yang zalim, orang akan hilang rasa hormat kepadanya. Hendak ramai, murahkan perangai. Maksudnya kalau nak orang suka dekat kita, hendaklah kita ringan tangan, ringan tulang. Suka tolong, suka derma, suka sedekah. Ini gurinda pasal yang ke-12. Raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Orang atas-atas ni kalau berpakat, elok pakatnya jadi baik. Menteri dengan raja ni kalau pakatnya elok. Betul hati kepada raja maknanya setia. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Raja ni maksudnya pemimpin. Barulah teratur segala urusan, tu maksud dia. Yalah kalau tak ada taat setia, huru-hara, urusan tak akan selesai. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Inayat ni pimpinan pertolongan pada Allah. Kasihkan orang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Kita sayang kepada alim ulama, mudah-mudahan kita dapat rahmat. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Maksudnya dia mengenal mana yang bermutu, mana yang tidak. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Kalau kita banyak ingat mati, kita akan kuat beramal. Itu maksudnya. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Kalau orang tu celik mata hatinya, dia akan nampak akhirat ni makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tamatlah gurindam yang 12 fasal. Yang 12 fasal itu karangan kita, Raja Ali Haji, pada tahun hijrah Nabi kita 1263 kepada 3 likur hari bulan Rejab, hari Selasa, jam pukul 5, negeri Riau, Pulau Penyengat. Wallahu a'lam. Jadi dengan ini saya ijazahkan gurindam 12 karangan Raja Ali Haji kepada semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Minta Allah tak sempat saya jawab, saya nak kena bergerak dah ni. Saya pun semayang kat ni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.